Dalam kehidupan ini, setiap kita pastikan diuji oleh Allah Ta'ala. Karena ujian ini adalah satu lumrah kehidupan. Dia datang dalam pelbagai bentuk. Ujian ini kadang-kadang datang dalam bentuk kita kehilangan harta benda, kita kehilangan orang yang kita sayang, berlakunya kematian, terjadinya Allahumma shalli alaihi wasallam kemusnahan, kemalangan, kesakitan, kesengsaraan dalam hidup, bahkan perasaan tidak tenang dalam jiwa itu juga merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memberi kita kesempatan waktu pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita meneruskan lagi program-program ataupun majlis-majlis ilmu yang diadakan di surau dan di masjid-masjid, yang mudah-mudahan dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini, termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut, pastinya kita semua merindui satu suasana yang kita lalui sebelum ini. Tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bila datangnya ujian musibah kepada kita, COVID-19 ini tuan-tuan sekalian, merupakan satu ujian musibah yang sangat besar. Dan alhamdulillah pun begitu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap sesuatu itu di sana adanya hikmah yang manusia tidak mengetahui di sebalik apa yang terjadi, apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Sebagai mukaddimah pada malam ini, saya nak mengajak terutama diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita sama-sama muhasabah di sebalik musibah, ujian yang menimpa kita semua. Jadi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa yang kita semua baca, imam baca dan kita pun baca. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal.
Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali minta berlindung daripada apa? Minal hammi, daripada perasaan rasa keluh kesah gelisah dalam diri kita, wal hazan, dan juga duka cita ataupun sedih. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada sifat lemah dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan kami mohon perlindungan daripadamu daripada sifat pengecut dan juga wal bukhl, sifat kikir ataupun kedekut. Dan di akhir doa ini Nabi ajarkan kepada kita, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan kami mohon perlindungan daripadamu daripada tekanan ataupun bebanan hutang dan juga kezaliman manusia. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan ini setiap kita pastikan diuji oleh Allah Ta'ala. Kerana ujian ini adalah satu lumrah kehidupan. Dia datang dalam pelbagai bentuk. Ujian ini kadang-kadang datang dalam bentuk kita kehilangan harta benda, kita kehilangan orang yang kita sayang, berlakunya kematian, terjadinya Allahumma shalli ala Muhammad kemusnahan, kemalangan, kesakitan, kesengsaraan dalam hidup, bahkan perasaan tidak tenang dalam jiwa, itu juga merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Mulk ayat 2, Allah Taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menjadikan, yang menciptakan al-maut, mati, dan juga wal-hayah, dan juga hidup. Tujuan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling elok, yang paling baik, yang paling kualiti amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita lihat di sudut yang lain, banyak hikmah yang Allah Ta'ala jadikan setiap sesuatu itu. Bila mana kita mengetahui bahawa bila Allah Ta'ala sayang pada satu hamba, Allah Ta'ala akan uji dia. Nabi sebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yusibhu, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang pada dia, Allah Ta'ala uji dia. Ujian itu tanda Tuhan sayang kita. Tuhan nak kita baiki diri, Tuhan nak kita jadi orang yang baik. Ada satu benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, mungkin kita tak tahu apa yang Tuhan nak bagi di sebalik ujian musibah tersebut. Tuan-tuan, subhanallah, banyak sangat hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil di sebalik musibah ini. Tuan-tuan, mungkin di kalangan kita sebelum ni jauh daripada Allah Ta'ala, tak sembahyang, tak datang masjid, tak tutup aurat, banyak benda-benda perkara dosa maksiat yang dia buat. Tiba-tiba bila berlakunya musibah ini, Allah Ta'ala tarik manusia untuk kembali pada dia. Yang tak pernah sembahyang, tiba-tiba rajin sembahyang. Datang masjid surau. Yang tak pernah jadi imam, Ramadan baru ni terpaksa jadi imam. Anak terkejut, pak dia jadi imam, dia tak pernah tengok pak dia jadi imam. Dia kata ini antara tanda-tanda kecil kiamat, dia kata. Sebab pak dia tak pernah jadi imam, tiba-tiba malam tu Quran paling besar duduk kat depan. Sebab apa? Nak kena jadi imam. Sebab pak ni ketua keluarga, tak ada orang lain duduk tengok aku. Tak ada orang lain, aku yang kena. Nak ceritanya gitu. Belajar jadi imam sebagai ketua keluarga. Sembahyang kita ada masa banyak dengan keluarga kita. Alhamdulillah, banyak hikmah-hikmah yang boleh kita dapat di sebalik ujian ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila kita lihat ujian ini, jangan kita pandang hanya sekadar ujian, tapi kita lihat ujian ini Allah Ta'ala sedang uji kita. Di sebalik ujian itu Allah Ta'ala nak didik kita, Allah Ta'ala nak tarik kita supaya makin dekat diri pada Allah. Entah berapa ramai di kalangan manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ujian itu dia dapat masuk dalam syurga. Dengan ujian itulah Allah Ta'ala ampun dosa-dosanya. Dengan ujian itulah dia balik pada Allah.
Dengan ujian itulah dia mendapat kebaikan yang banyak. Maka bila kita memahami bahawa Allahumma salli ala Muhammad, kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tuan-tuan, Tuhan ulang sekali lagi ayat yang sama. Apa maksud dia? Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti di sana ada kemudahan, ada kesenangan. Tuhan ulang sekali lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu adanya kemudahan. Tuhan janji kepada kita. Ujian dan musibah juga adalah waktu yang sangat-sangat sesuai untuk kita lebih taqarrub ataupun lebih kita mendekatkan diri pada Allah, untuk kita sama-sama hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita semua menerima ujian dan juga musibah ini, maka renungkanlah kembali sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar mukadimah untuk permulaan kuliah kita pada malam ini. Setelah hampir 3 bulan lebih, 4 bulan tentu sekalian kita tak berkuliah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan peluang kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini tentu sekalian, bila surau masjid dah buka, pakak-pakak rebut datang masjid untuk sembahyang solat berjemaah. Dulu waktu tengah PKP, masjid surau ditutup, bising dia, apa nak sembahyang pun tak boleh, dia kata. Ada bisa dengar tak tuan-tuan macam ni? Dia kata apa nak orang pergi sembahyang pun tak boleh, dilarang. Masjid pintu-pintu ditutup, dia kata teruk tu dia kata. Bila masjid dah buka, pintu buka, dia tak main pula dah. Ini masalah ni. Bukan orang sini lah, orang tempat lain kan, cerita macam gitu kan. Bila pintu-pintu masjid dah dibuka tentu sekalian, kita mengharapkan jangan kita tutup pula pintu hati kita untuk datang ke rumah Allah. Tuhan dah bagi peluang kepada kita. Ambillah peluang ini dengan sebaik mungkin. Cukuplah dengan ujian musibah yang menimpa kita semua sebagai satu peringatan dan pengajaran yang Allah Ta'ala nak didik kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita semua. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, jadi insya-Allah menyambung pengajian kitab kita pada malam ini, amalan penghapus dosa. Kita sambung pada muka surat 105. Lama tak main kuliah, saya pun lupa dah muka surat apa, tak saat baru tanya Tuan Haji kita. 105. Baik, kita sambung. Dia kata Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabi-nabinya, bi'ainayya ma yatahammalul mutahammilun min ajli wa ma yukabiduna fi talabi mardati atarani ansa lahum amalan kaifa wa ana arhamur rahimin bi khalqi walau kuntu mu'ajilan bil uqubati ahadan la'ajaltu biha alqanitin min rahmati walau yara ibadiyal mu'minun kaifa astawhibuhum mimman zalamu thumma ahkumu liman wahabtuhum bil khuldil mukhim fi jiwari idza mahtahamu fadli wa karami. Baik, maksudnya apa? Demi kedua mataku, terus lihat dalam Al-Quran kita baca, bahkan dalam hadis Nabi SAW, dia ada istilah ataupun kita sebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat kan. Ayat-ayat mutasyabihat ni, Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang dia datang, ayat itu tentu sekalian menunjukkan di sana ada makna yang berlapis, ada makna yang lain. Kita tak boleh nak takwil macam mana di sebalik makna ayat tersebut, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma kita disebut sebagai tafwid, kita kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata dalam Quran sebut dia Allah, Allah Taala ada tangan, dia berikan tangan Tuhan mana. Kita faham tangan Tuhan tak sama dengan Tuhan, tangan makhluk. Wajah Tuhan, dipanggil itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW ada didatangkan dengan Allah SWT ayat yang mutasyabihat. Baik, demi kedua mataku
Seseorang tidak perlu bersusah payah untukku, tidak perlu berhempas pulas untuk memperoleh keridhaanku. Adakah kamu menyangka aku akan melupakan amalan mereka? Bagaimanapun itu boleh terjadi sedangkan aku maha penyayang terhadap makhlukku. Kalau aku bersegera dalam menghukum seseorang, maka sudah tentu aku akan segerakan kepada orang yang berputus asa daripada rahmat. Tuhan ni Arhamur Rahimin. Kalau nak kira hak kita buat jahat ni banyak orang tahu sekalian. Kita ni termasuk saya lah. Kalau nak kira hak jahat, dosa hak manusia buat atas dunia ni, kalau kita ikut fikir kita ni, patut-patut Tuhan bagi mati terus dah ni. Dah lah jahat, tak sembahyang, rezeki Tuhan duk makan, Tuhan bagi setiap hari tapi tak sembahyang, suyuk kan dia? Tuhan tak turunkan azab, tak matikan dia, tak azab dia segera. Kerana Tuhan Arhamur Rahimin. Tuhan ni maha pengasih. Bagi sekalian yang pengasih, Tuhan lebih mengasih. Tuhan sayang kepada hamba-hambanya. Tuhan bagi peluang kepada kita untuk kita kembali, untuk kita kembali kepadanya. Dan dia kata, kalaulah hamba-Ku yang beriman melihat bagaimana aku memberi kurniaan kepada orang yang menzaliminya, kemudian aku berikan tempat di sisiku yang kekal abadi kepada mereka, nescaya mereka tidak akan mencemuh kurniaanku dan juga kemuliaanku. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pula kepada Nabi Daud. Itu hadis yang kita dah baca ni kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni tentu sekalian, Allahumma shalli alaihi, seorang nabi yang hebat dan juga mempunyai mukjizat. Bila kita sebut para nabi ini, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka mukjizat. Dan ada tugasan-tugasan ataupun kerjaya mereka. Antara kerjaya Nabi Daud, dia ni adalah, Allahumma shalli alaihi, pertama dia mengembala kambing. Dan yang kedua, sina'atud duru', dia pandai buat baju besi. Tu yang kata tukang besi tu Nabi Daud, besi duduk kat tangan dia jadi lembut, dia uli macam tepung. Tuan-tuan sekalian, ni mukjizat, dia kata mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud. Dan dia ni jadi raja kepada Bani Israel selepas kematian, Allahumma shalli alaihi wasallam, selepas kematian Talut. Tuan-tuan boleh baca kisah Talut dengan Jalut tu. Lepas kematian Talut itu, maka naik Nabi Daud jadi pemimpin pemerintah, jadi raja ketika itu. Baik, Nabi Daud Allah Ta'ala kurniakan kitab Zabur. Baik, kata Nabi Daud, Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Daud. Allah Ta'ala kata, wahai Daud, berikanlah peringatan kepada orang yang benar dan berikanlah berita gembira kepada orang yang melakukan kesalahan. Bila kita dengar ni pun rasa pelik dah. Tuhan kata apa? Tuhan kata, hai Daud, beri peringatan kepada orang yang benar dan berikanlah kabar, berita gembira kepada orang yang melakukan kesalahan. Betul-betul nak buat salah ni, nak cerita berita gembira apa? Abang dia neraka, cerita neraka Ni suruh bagi tahu, khabarkan berita gembira kepada mereka yang melakukan kesalahan. Nabi Daud pun dia rasa ajaib, rasa pelik. Bila dia rasa pelik dengan ukapan itu, lalu dia pun berkata, Tuhanku, bagaimana aku menyampaikan berita gembira kepada orang yang melakukan kesalahan dan memberi amaran kepada orang-orang yang benar? Nabi Daud tanya Tuhan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kepada para siddiqin, orang-orang yang benar, janganlah kalian ujub dan katakanlah kepada orang yang melakukan dosa, itu kabar berita gembira tadi apa? Kabarkanlah, bagi tahu kepada orang yang melakukan dosa itu, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, nak cerita bagaimana rahmat Tuhan kepada hamba-hambanya.
Beritahu kepada orang yang buat salah silap itu, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Yang buat baik pula, jangan duk rasa ujub. Tuan, ujub ni sangat bahaya. Dia riak lain, ujub lain. Dia tak sama. Ujub ini tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ketika ditanya tentang ujub, ataupun kita terjemah ujub ni maknanya bangga diri. Riak lain, bangga diri lain. Riak kita nak tunjuk kepada orang dan kita mengharapkan pujian orang kepada kita. Kita nak orang tengok kita, kita mengharapkan pujian itu, makna riak, kita tunjuk pada orang. Ujub ni kita bangga dengan amalan yang kita buat. Ujub maknanya, kata Abdullah bin Mubarak, dia kata engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Itu makna ujub. Dan kemudian antara pentarifan yang disebutkan lagi berkaitan dengan ujub ini, kata Bishr Al-Harith Al-Hafi, dia kata ujub itu ialah engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Dosa kita paling bagus itu rasa bangga diri. Aku yang terbaik, aku boleh pakai jubah, aku boleh jadi imam, aku boleh baca Quran, aku suara sedap. Asal diri dia yang terbaik, orang lain semua tak baik macam dia. Itu makna ujub. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ujub artinya mengagungkan diri. Itu makna ujub, mengagungkan diri. Atau menganggap agung amal yang dilakukan. Misalnya, dikatakan akulah yang paling soleh. Ni, pergi duduk depan, ambil mikrofon, tak tahu siapa suruh dia buat pengumuman, saya yang paling baik dia tak. Dia kata saya lah yang paling soleh dalam surau ni, saya yang paling soleh, paling alim. Kita tengok lain macam ni. Terus kita. Itu makna ujub. Dia rasa dia yang paling baik, dia rasa dia paling soleh, dan tidak ada orang yang boleh melebihi kesolehan dia. Jadi dia pandang orang dengan pandangan yang rendah. Dia rasa diri dia yang terbaik. Secara mudahnya untuk kita faham, menurut para ulama kita, ujub ialah satu orang, dia beranggapan bahawa kemuliaan amal soleh itu disebabkan adanya sesuatu perkara ataupun sebab, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat ini sangat bahaya. Ujub pun tak boleh, riak pun tak boleh. Ini termasuk dalam sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang dilarang. Maka sebab itulah bila Allah Ta'ala kata kepada Nabi Daud, katakanlah kepada para siddiqin, orang yang jujur yang benar ini, jangan kalian merasa ujub, jangan ada sifat ujub dalam diri. Tuan nak buat apa buat, selagi mana benda tu betul, bertepatan dengan syariat, agama tak larang buat. Tuan nak kaya ke nak buat, tak ada masalah, tapi jangan duk ada sifat tadi. Jangan duk ujub, jangan duk riak, jangan duk rasa diri kita paling hebat, paling pemurah, paling baik. Jangan tunggu kaya saja. Kalau kita kaya pun tak boleh ada sifat tu, hak miskin pun sama juga. Akulah paling zuhud kali dia kata. Oh tak boleh ke? Dalam miskin dah, duk zuhud dah, tak ada apa. Pergi abang betul pula, habis tak ada apa tu, tuan-tuan sekalian. Hak kaya tu tak apalah, paling-paling kurang walaupun dosa, habuan dunia dia dapat. Hak ni dah tak ada harta benda apa. Duk pergi ada sifat macam tu pula. Tak mahu. Agama tak bagi. Baik, tuan-tuan yang dimudahkan Allah Ta'ala sekalian. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Ta'ala kata, wahai Daud, sesungguhnya daripada pemberianku kepada hambaku adalah aku menyembunyikan kemurkaanku daripada mereka. Kemurkaan Tuhan ni, Allah Ta'ala kata murka Tuhan ni Allah Ta'ala sendiri sembunyikan kepada hamba-hambanya. Jika aku tunjukkan kemurkaan, nescaya mereka akan musnah. Kalau Tuhan tunjuk betul-betul yang kata kemurkaan Tuhan ni, habis musnah. Baik. Dan aku sembunyikan daripada mereka ridhaku, kerana jika aku tunjukkan kepada mereka, nescaya mereka akan masa engkau.
Tuhan redha dah, aku hak terbaik, ada mai dah sifat macam ni. Terus kena subhanallah. Akan tetapi aku tinggalkan kepada mereka antara sifat yang disebut sebagai al-khauf war raja, iaitu sifat takut dengan pengharapan. Takut, bimbang sama ada amalan yang kita buat Allah Ta'ala terima tak terima, tapi dalam masa sama mengharapkan keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia rasa aku ni layakkah masuk dalam syurga. Kita tu baca ilahi lastu lil firdaus, tu makna apa? Dia kata Tuhanku, aku tak layak ke syurgamu. Dia bukan tak mau masuk dalam syurga, tapi dia kata dia tak layak. Tu satu ungkapan yang kita tengok tuan-tuan sekalian. Bila dia kata aku tak layak ke syurga, bukan bermakna dia tak mau masuk dalam syurga. Contoh mudah, satu orang Pak Haji ni umur 60 lah. Kita pergi kat dia, Ji, nak nikah seorang lagi. Contoh ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengar ni syong. Tanya dia, Ji, kebetulan dia pun isteri dia meninggal lama dah, duduk seorang, tak ada peneman. Tanya, Ji, nak kahwin ni anak dara muda ni, umur berapa dia ni? Umur 20 tahun. 20 tahun? Weh, 20, 60 dia tak jauh beza. Tak layak lah saya ni umur 60 tahun lah. Tapi kalau tanya nak tak? Nak. Tu nak mudah faham tu lah. Dia nak, tapi dia kata tak layak kot, tapi kalau orang bagi nak tu sekalian. Itu mudah. Bukan dia kata dia tak mau masuk syurga, tapi dia kata tak layak. Tu orang tawaduk. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik, jadi ada perasaan rasa takut dengan pengharapan. Sesiapa yang takut padaku, aku akan amankannya, dan sesiapa yang mengharapkan kepadaku, aku akan berikan kurniaan kepadanya. Kita duk zikir, duk sebut ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Tu zikir yang kita duk baca, kita duk sebut apa tu sekalian. Wahai Tuhan yang memberi ketenangan, keamanan kepada orang-orang yang takut bimbang, aminna mimma nakhaf, amankanlah, tenangkan, tenteramkanlah kami dari apa yang kami bimbang, daripada apa yang kami rasa takut tadi. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian dia kata Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria adalah anak kepada Nabi Zakaria. Kita sebut dah dulu tentu sekali kisah cerita Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Ayah dia Zakaria, anak dia nama Yahya. Kita insya-Allah untuk berapa? 45 kan? 8:45. Okey. 10 minit ya. Insya-Allah kena berhenti kan? Insya-Allah kena berhenti. Baik. Yahya bin Zakaria adalah anak kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni kita sebut dulu, dia tak ada anak lama lah. Isteri dia mandul. Tapi ni cerita hebat para Nabi ni, bila sekali dia doa pada Tuhan, Allahu Akbar. Kata para Nabi hebat, minta pada Allah. Wa Zakaria idh nada rabbahu la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Cerita Nabi Zakaria ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bila mana dia menyeru, nida, panggil Tuhan. Bila dia berdoa, Rabbi la tadharni fardan, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku hidup bersendirian tanpa meninggalkan zuriat keturunan. La tazarni fardan anta khairul warisin, sedangkan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Lepas saja dia berdoa tadi, fastajabna lahu, kami perkenankan, makbulkan permintaan doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perelokkan isterinya yang sebelum ni tak dapat mengandung, boleh mengandung, boleh beranak. Nak ceritanya hebatnya doa ni tu, itu kekuatan doa. Ayat tulis depan tu kan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Salah di sini dengan makna yang lain, pengertian yang lain, iaitu doa. Jadikanlah bisabri wassalah,
minta pertolongan dengan sabar dan juga sembahyang. Antara makna sembahyang itu sendiri, as-salah hiya doa, sembahyang itu sendiri adalah doa. Kerana manusia yang paling baik atas muka bumi ni siapa? Para nabi, para rasul. Mereka pun berdoa pada Allah. Tuan-tuan, kalau para nabi, para rasul, mereka sebaik-baik manusia atas bumi ni, kita lagi-lagilah kena minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Yahya bin Zakaria dia bertemu dengan Isa bin Maryam. Ini juga nabi satu-satu nama yang dibinkan dengan nama mak. Satu ni lah. Isa bin Maryam. Maryam tu mak, kan? Sepatut kena bin ayah, kan? Satu-satu nama yang dibin kepada mak, Isa bin Maryam. Baik. Selawat dan salam ke atas mereka, baginda akan bermasam muka, manakala Isa pula setiap kali bertemu Yahya akan tersenyum. Ini dia boleh cerita lah. Manakala dia kata Isa pula setiap kali bertemu Yahya akan apa? Akan senyum. Isa berkata kepada Yahya, kamu bertemu denganku dalam keadaan bermasam muka, seolah-olah kamu sedang berputus asa. Tengok berjumpa tadi dalam keadaan bermuka tadi masam. Tengok atau dapat tahu dah macam ada masalah ataupun dia berputus asa. Maka Yahya berkata kepada Isa, kamu bertemu denganku dalam keadaan tersenyum, seolah-olah kamu merasa selamat. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada mereka berdua bahawa mereka lah yang paling kasih kepadaku dan paling bersangka baik terhadapku. Baik, diriwayatkan bahawa Nabi Musa berkata dalam munajat, wahai Tuhan, jika seorang arif meminta kepadamu dengan berkata wahai Tuhan, maka apa yang engkau katakan kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, aku sahut permintaanmu. Nabi Musa berkata, jika seorang abid meminta kepadamu, apa yang engkau akan katakan kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, aku sahut permintaanmu. Nabi Musa berkata lagi, jika seorang yang zuhud meminta kepadamu, apa yang engkau katakan kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, aku sahut permintaanmu. Nabi Musa berkata, jika seorang yang melakukan maksiat meminta kepadamu, apa yang engkau katakan kepadanya? Allah Ta'ala berfirman, aku sahut permintaanmu, sebanyak 2 kali. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Tuhan, kenapa begitu? Allah berfirman, kerana selain yang meminta kepadaku dengan amal mereka, adapun yang melakukan maksiat itu, dia tidak kembali kepadaku melainkan selepas dia memerlukan aku. Maka dia berusaha menyuruhku dan mengharap serta merendah diri dan remuk hatinya. Sesungguhnya aku bersama hamba-hambaku yang remuk hatinya. Baik, diriwayatkan bahawa selepas Nabi Musa mengkuburkan Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun ni saudara, adik-beradik. Nabi Musa ni adik, Nabi Harun adalah abang, adik-beradik. Nabi Allahumma salli ala sallam, Nabi Harun lebih tua 3 tahun berbanding dengan Nabi Musa. Daripada dia adik-beradik. Baik. Jadi diceritakan selepas Nabi Musa mengkuburkan Nabi Harun, baginda teringat saat perpisahan dan suasana kegelapan kubur. Baginda merasa kerinduan, lalu dia pun menangis. Bila dia menangis, Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kalau boleh aku izinkan untuk ahli kubur menceritakan kepadamu belah kasihanku terhadap mereka. Sudah, tentu aku akan ceritakan. Wahai Musa, aku tidak lupakan mereka ketika mereka hidup di atas muka bumi dengan memberi rezeki. Lalu adakah aku akan lupakan mereka ketika mereka di dalam tanah setelah mati dan dikuburkan? Kalau atas dunia Tuhan tak lupakan kita, Tuhan bagi rezeki, kita dapat makan minum. Dalam kubur kalau kita ni jadi orang yang baik, Tuhan akan jaga kita. Kita akan diselamatkan sekalipun kita berada di dalam kubur. Dan Allah Ta'ala kata lagi, wahai Musa, apabila seseorang hamba mati, aku tidak melihat kepada banyaknya maksiat, akan tetapi aku melihat kepada sedikitnya helah. Lalu Musa berkata, wahai Tuhan, oleh sebab itu engkau dinamakan sebagai Arhamur Rahimin. Apa makna Arhamur Rahimin?
Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Arhamur Rahimin, Tuhan yang paling pengasih. Arham ni makna paling pengasih. Arhamur Rahimin, bagi sekalian yang pengasih, Tuhan yang paling pengasih. Itu makna Arhamur Rahimin. Sebab itu antara adab dalam doa, tuan-tuan sekalian, bila kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji Tuhan. Kita mula doa kita dengan kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan kita dalam sembahyang, dalam Al-Fatihah, kita mula dengan memuji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam doa ini antara seni dalam kita berdoa, bila kita minta pada Allah, kita puji dia. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Tuhan yang maha pengasih, bagi sekalian yang pengasih, rahmatilah, kasihanilah kami. Kita puji Tuhan, ataupun di akhirnya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana, minta Allah Taala ampun dosa-dosa kita. Innaka antat tawwabur rahim, sedangkan engkau Tuhan maha pengampun, menerima taubat. Ar-Rahim, maha pengasih. Kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan ni suka mendengar rintihan daripada hamba-hamba. Kita banyak puji Tuhan. Apa saja nikmat yang kita dapat dalam kehidupan ini, kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala uji kita. Ujian tadi kita sabar, dan juga bila kita dapat nikmat, kita bersyukur. Itulah yang terbaik bagi satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebanyak apa yang kita promosikan pada malam ini memberi peringatan dan pengajaran kita kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah taala. Ya. Sedikitnya hilang. Allah alam, bila kita tengok dalam masalah ni, Tuhan ni dia tak tengok pada banyaknya maksiat tu, maknanya kerana kita ni tak boleh lari daripada salah silap. Tak boleh lari daripada salah silap. Pun begitu, agama ajarkan kepada kita supaya kita sentiasa rasa nak kembali pada Allah dengan kita bertaubat, walaupun kadang-kadang selang 2-3 hari buat balik. Jadi kita rasa macam lemah, tapi kita tahu Tuhan ni ada, Tuhan maha pengampun. Kita usaha lagi. Tapi jangan kita buat lagi rasa macam tak apalah, lepas ni taubat pula, tapi taubat kita tu jadi main-main. Sebab tu kalau taubat tu mesti memenuhi syarat-syarat taubat. Jadi bila kata helah tadi, Allahumma shalli alaihi, maknanya Tuhan bila bagi peluang kepada kita, walaupun kita buat maksiat, dosa banyak, Tuhan bagi peluang lagi. Kita pun Allahu akbar fikirkan balik, Allahumma shalli alaihi, bila banyaknya dosa, banyaknya maksiat ni kita buat, kita tahu ada Tuhan yang maha pengampun. Cuma bila kita nak berubah, nak kembali pada Allah, berubah sungguh-sungguh. Pun begitu kadang-kadang iman kita lemah, selang 2-3 hari jumpa kawan lama balik, dia mula pisat dadah balik contoh, dia jumpa jadi jahat balik. Itu sekalian, pun begitu tu kena ada sifat yang kita sebut tadi, ada sebut kena ada sifat khauf wa raja, kena sifat takut dan dalam masa yang pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi